Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Masya-Allah, tabarakallah. Salam hujung minggu dan selamat bercuti kepada anda semua bersama keluarga tercinta dan tersayang, insya-Allah. Mudah-mudahan hari ini penuh rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Saya nak test suara saya okey tak? Siapa yang sedang live dengan saya, boleh tak komen di ruang komen? Jelas tak suara? Okey tak suara saya ni? InsyaAllah okey. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, apa khabar semua? Apa khabar semua? Masya-Allah, tabarakallah. Hari ni kita live santai. So live santai kita kat luar, kat belakang kereta. Kat belakang kereta je, insya-Allah. Yelah, selalu duduk dalam rumah terperap kan. Kita duduk kat luar. Apa khabar semua? Sihat? InsyaAllah. Sihat semua, insyaAllah. Moga anda semua di mana berada, saya doakan anda semua sihat. Jadi jom kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah, tabarakallah. Ini tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Audio okey? Ada tak dengar bunyi gerudi ke, bunyi apa? Sini memang macam-macam bunyi lah. Pagi-pagi dah orang dah buat kerja dah. Tapi apa pun, insyaAllah kita teruskan je. Kita ignore je apa yang datang. Kita just follow je. InsyaAllah topik kita pagi ni adalah, pernah tak anda stuck dalam hidup ni? Pernah tak kita buat apa-apa semua tak jadi? Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT. Sebelum kita mula, macam biasa, jom sama-sama kita mulakan dulu dengan apakah perkara kita syukuri dan apakah perkara yang kita nak syukuri. InsyaAllah jom sama-sama insya-Allah kita tuliskan ataupun kita tuliskan apakah perkara yang kita nak syukuri pagi ni. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah SWT kerana masih dipanjangkan usia. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala masih diberikan nikmat dalam hidup ni. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana saya masih dapat meneruskan kehidupan ni. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semalam saya dapat ceramah setelah 7 bulan, Masya-Allah, duduk kat rumah kan. Dapatlah satu panggilan untuk bagi motivasi ke pelajar. Dapat pegang mic pun rasa syukur, tuan-tuan. Dapat pegang mic, syukur. Dapat income belanja, alhamdulillah, syukur juga. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Taala, apa saja yang kita ada, apa saja yang kita dapat sekarang, jom kita sama-sama syukuri. So anda semua boleh tuliskan apakah satu atau dua perkara yang anda nak syukuri pada pagi ni. Dan saya nak minta bantu anda semua yang 20 orang ni, bantu saya untuk tekan share dan tag kawan-kawan anda. Dan boleh tulis dalam komen, saya nak kaya dan bahagia. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kekayaan, kita dapat bahagia yang kita cari selama ni. InsyaAllah. Jadi jom kita tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas lagi dan lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Waalaikumsalam Kak Safiah. Waalaikumsalam Kak Sania. Masya-Allah. Okey, tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Baik, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala yang maha baik. Allah Ta'ala yang bagi kita rezeki. Allah Ta'ala yang bagi kita bahagia. Allah Ta'ala bagi kita apa yang kita ada sekarang. Allah Ta'ala bagi rumah. Allah Ta'ala bagi kereta. Allah Ta'ala bagi kenderaan. Allah Ta'ala bagi anak. Allah Ta'ala bagi isteri. Allah Ta'ala bagi suami. Allah Ta'ala bagi keluarga. Baik tak Allah? Baik Allah. Tuan-tuan, bangun tidur tu puji Allah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alhamdulillah, hidup lagi kat dunia ni. Alhamdulillah, saya tak dapat kita tak boleh nak gambarkan kalaulah kita bangun-bangun, kita dah bukan dekat sini. Kita bangun-bangun, kita telah dikafankan, kita berada di dalam liang lahat. Kita tak boleh nak bayangkan suasana itu, tuan-tuan. Macam mana hari pertama kita bila berada di alam kubur.
Adakah waktu tu kita dah bersedia dengan amalan kita? Adakah waktu kita dah bersedia dengan solat kita? Adakah waktu kita pergi ni, anak beranak kita, keluarga kita, mereka sedang taat pada perintah Allah ataupun mereka ni menjauhkan daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW, apa pun yang berlaku dalam hidup ni, ucap syukur Alhamdulillah kerana saya ada apa yang saya ada sekarang. Alhamdulillah kerana ada orang sekeliling saya yang support saya. Alhamdulillah dapat dengar live pagi ni kongsian ilmu taman-taman syurga, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, tak kisah di mana anda berada, boleh komen tak di mana anda berada, dari mana, Setia Alam ke? Saya duduk di Setia Alam. Ada tak anda daripada mana, daripada Shah Alam ke, daripada Selangor? Boleh bantu saya jelas tak suara saya dan tuliskan di manakah lokasi anda. Lokasi anda. Jadi tuan-tuan mulia hati Allah SWT, kerana asbab seorang sahaja yang macam anda semua ni, macam tuan-tuan, perempuan, abang kakak semua yang sangat bagus, yang sangat committed. Bayangkan satu orang saja, satu orang ni boleh mengubah satu dunia, insya-Allah. Kalau semua orang dia hidup dia tenang, kalau semua orang dia mind dia positif, kalau semua orang dia sentiasa bergerak ke arah positif, maka hidup dia akan jadi seorang yang positif. Okey, salam kenal kepada anda yang baru kenal saya Ustaz Saifullah Afendi, Mutawakkil Andalusia Travels and Tours, dan saya merupakan trainer di saya Smart Resources hampir 10 tahun, insya-Allah. Dan saya merupakan anak didik ABLU, Ustaz ABLU selama hampir almost 10 tahun juga, insya-Allah. Jadi doakan saya dirahmati Allah SWT. Jadi salam kenal semua, hai. Saya telah bimbing lebih 2000 jemaah. Jadi pagi saya nak kongsikan sikit macam mana pengalaman saya bermula sebagai seorang mutawif. Tuan-tuan yang mulia, abang kakak ada tak nak tahu macam mana saya bermula sebagai mutawif? Kalau ada, tolong komen di bawah nak. Ada tak nak tahu? InsyaAllah tuan-tuan. Saya bermula ketika mana saya belajar di Kolej Hafiz Kelang. Saya belajar di Ma'had Hafiz Kelang. Saya hafaz Quran di situ. Dan waktu tu setiap kali saya hafaz Quran dan saya akan tutup Quran. Bila selesai saya hafaz Quran, saya akan doa, ya Allah, saya teringin nak jumpa Nabi SAW. Ya Allah, saya nak pergi Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, saya nak pergi Madinah. Ya Allah, bagi saya rezeki, bagi saya jalan, bagi saya petunjuk. Macam manakah keadaan, bagaimanakah cara untuk saya dapat pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah Ta'ala, waktu tu saya menangis hampir setiap hari. Setiap malam saya nangis, ya Allah, saya nak pergi Madinah. Ya Allah, saya nak jumpa Nabi. Ya Allah, saya nak pergi Madinah. Tuan-tuan, ada satu tawaran di kolej saya, siapa yang dapat 4 flat, siapa yang dapat mumtaz, dia akan dapat interview daripada Universiti Islam Madinah. Syekh sering datang. Waktu tu saya terpilih sebagai seorang pelajar yang dapat tasmid dengan Syekh. Duduk depan Syekh, tiba-tiba tuan-tuan, apa yang berlaku? Dia suruh saya baca Iqra Wadduha. Saya dengar dia suruh baca Wadduha, ya Allah, saya rasa syukur sangat. Sebab saya ingatkan dia nak tebuk surah Al-Baqarah. Masya-Allah, rupanya suruh baca Wadduha. Rezeki saya lah. Lepas tu dia suruh Iqra bahasa Arab. Dan waktu tu, tuan-tuan, saya dah dapat terpilih dah. Tapi satu benda yang menghalang saya adalah kerana waktu tu saya ada ujian sikit, dan juga dalam masa tempoh yang sama, saya tidak boleh untuk tinggalkan mak saya yang seorang-seorang di Malaysia ni. Mungkin kalau saya pergi, saya akan pergi tempoh yang lama, 5 tahun, 6 tahun, mungkin balik setahun sekali je. Saya fikir, Masya Allah tuan-tuan. Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Saya ubah plan. Tiba-tiba kawan saya kata, kawan saya dah jadi mutawif dah. Kawan saya seorang ni nama dia Alif. Masya Allah, memang rezeki dia, asbab dia lah saya dapat pergi sana. Kawan saya ni, dia dah terbang pergi Mekah percuma saja. Betul bagi tahu nak tak jadi mutawif. Saya pun tanya, mutawif ni apa? Tuan-tuan, kalau dengar bunyi bising, minta maaf Okey. Boleh tak komen di bawah, saya nak tahu anda dengar bunyi bising tak suasana dekat tempat saya. Kalau tak, Alhamdulillah. Kalau ya, saya minta maaf. Tuan-tuan, lepas tu Alif ni, dia bagi tahu saya, Saifullah nak jadi mutawif tak? Mutawif tu apa? Saya ingat mutawif ni macam orang pergi sana, lepas tu angkat-angkat barang ke? Tak, rupanya mutawif ni adalah pembimbing. Dan dia adalah pemimpin di kalangan jemaah. Dia bukan jawatan yang biasa-biasa, dia adalah jawatan yang tanggungjawab yang besar kerana memimpin tetamu Allah. Masya Allah tuan-tuan. So apa yang berlaku dalam hidup saya tu? Saya pun ikut je flow, dan antara amalan saya adalah solat sunat duha waktu tu. Dan waktu tu saya dapat tawaran. Sebelum saya dapat tawaran, saya kena hantar resume interview. Saya hantar resume, saya tak ada pengalaman banyak sangat. Saya hantar je dulu. Saya hantar resume saya. Saya tak ada pengalaman pergi luar negara. Saya tak pandai bahasa Arab pun. Hanya belajar bahasa Arab lah, tapi tak pandai pun bahasa Arab tuan-tuan. So apa yang berlaku waktu tu juga, tuan-tuan, ibu ayah, abang kakak yang mulia, dirahmati, dikasihi Nabi SAW. Apa yang berlaku waktu tu? Ada 1000 orang. Ya. Bunyi suara burung. Okey, kalau bunyi suara gerudi tu saya minta maaf belakang rumah dia je. Macam rumah gerudi. Okey, alhamdulillah. Tak. Baik, terima kasih Kak
Kak Nendanur Nenda. Masya-Allah. Nenda. Okey, lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan abang kakak yang mulia mati Allah Subhanahu taala. Dan ketika itu saya hantar resume, ada 1,000 orang. Ada 1,000 orang. Ada 1,000 orang hantar resume ni. Ada 1,000 orang. So dalam 1,000 orang tu Allah pilih saya lah. 200 orang datang interview. Daripada 200 orang tu tuan-tuan, 80 orang saja batch saya, batch yang ke-8. Batch yang ke-8 pada tahun 2014. Di situlah segalanya bermula. Di situlah segalanya bermula tuan-tuan. Di situlah segalanya bermula. Pada tahun 2008 ada dengar muzik bisik muzik Okey, saya slowkan sikit. Okey. Habis 2014. Maksudnya saya 2014. 2014 itulah permulaan turning point saya sebagai seorang mutawif. Jadi masa tahun 2014 ni tuan-tuan, first kali saya dapat jadi tetamu Allah, peziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sangat bergembira. Saya sangat gembira, masya-Allah. Saya sangat suka. Bagaimana nak cari jemaah ustaz? Senang je. Daftarkan saya, jadilah jemaah saya. Itu cara dia. Nanti macam mana nak daftarkan saya akan bagi tahu lah. Tapi sekarang ni kita tak buka lagi lah sebab tak terbang pun lagi. Kak Faziah tak terbang lagi. Tak tahulah bila boleh terbang. Jadi tuan-tuan yang mulia, bila namati Allah Subhanahu Wa Taala, lepas apa yang berlaku? Pada tahun 2014 ni, kami ada interview, kami ada kursus selama 7 hari. Di situlah saya bermula dan belajar. Saya perasan dalam hidup ni tuan-tuan, bila kita berhenti daripada belajar, maka ilmu kita akan start macam banyak tu je. Kalau anda semua, kalau tuan-tuan, abang kakak semua berhenti daripada belajar mengaji, berhenti daripada belajar ilmu apa-apa, cari rezeki, rezeki pun akan start. Sebab tu, ilmu seseorang ni, rezeki seseorang ni bergantung juga kepada ilmu dia. Lagi tinggi ilmu kita, tak apa Kak Intan, lagi tinggi ilmu kita, maka lagi tinggilah income kita. Lagi tinggi ilmu kita, sesuatu ilmu seseorang ni, lagi tinggi ilmu kita, maka lagi tinggilah income kita. Sebab itulah pentingnya tuan-tuan abang kakak yang mulia dalam hati Allah, dikasihi Nabi SAW, penting sangat-sangat kita upgrade ilmu kita. Tak kisahlah ilmu tentang nak turun berat badan ke, ilmu tentang nak bahagia, ilmu tentang nak motivasi diri, ilmu tentang nak urus rumah tangga, ilmu tentang kewangan, ilmu tentang bisnes. Apa saja kerja kita kena sentiasa upgrade diri. Walaupun kita dah ada kerja, walaupun kita dah ada pendapatan tetap, tapi kita kena buat something, buat satu perkara yang boleh upgradekan diri kita. Sebab ilmu inilah akan bawa kita ke syurga. Ilmu inilah yang akan bawa kita ke mana-mana. Tuan-tuan yang mulia rahmati Allah SWT. So, pengalaman saya bila sampai kat KLIA, Masya Allah, saya jumpa jemaah, saya sapa jemaah. Waktu tu saya sangat bersyukur dan saya ingat lagi wajah saya waktu tu penuh dengan risau, penuh dengan ketakut, penuh dengan tanda tanya. Betul tuan-tuan, apa benda yang kita tak tahu dalam hidup ni, apa benda yang kita tak faham dalam hidup ni, kita mungkin akan tertanya-tanya, betul ke apa yang aku pilih ni, betul ke cara yang aku buat ni. Tuan-tuan, ada satu rahsia saya nak share dan boleh amalkan terus, iaitu solat sunat istikharah. Tuan-tuan boleh amalkan solat sunat istikharah ni dalam apa saja tujuan, dalam apa saja perbuatan. Contoh nak pergi satu tempat tu, istikharah dulu, betul tak saya pilih untuk pergi tempat ni. Kalau tempat maksiat tak payah istikharah lah, memang tak boleh pergi. Tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah SWT, dengan cara kita istikharah, bermakna kita serahkan segala-galanya. Kita serahkan bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita serahkan segala-galanya kepada Allah. Saya berminat sangat nak cari ilmu tawifah. Boleh Kak? Boleh, insya-Allah. Amin. Saya doakan Kak Fazil di mutawifah. Amin. Jadi tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah, dikesenai seorang ustaz tak sihat ke? Sihat je, cuma biasalah dia pagi-pagi ni memang dia macam ni. Jadi tuan-tuan yang mulia dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semalam saya banyak menjerit semalam. Semalam saya banyak jerit dengan pelajar. Bukan jerit apa, dia semangat pegamai tu. Are you ready? Kuat-kuat itu kan. Saya bukan ceramah agama tuan-tuan. Saya bagi motivasi kat pelajar. Jadi kalau bagi motivasi ni, dia tak boleh lemah-lemah lah. Dia kena motivate kan. Nanti kan pelajar pun dia tidur kan. Jadi pelajar saya ataupun peserta-peserta saya tak sempat nak tidur. Selama soalan 2 jam, mereka kata macam 2 minit je dah nak habis lah. Mereka kalau boleh nak suruh saya extend sampai 1 hari. Memang program saya ni, modul saya ni selama 1 hari, 6 jam. Modul saya ni direka khas selama 6 jam. Kalau tuan-tuan nak adakan program di sekolah ke, di ma'had ke, ma'had tahfiz ke, dekat badan-badan ke, korporat, pekerja, guru-guru, insya-Allah kita boleh arrangekan lah. Tuan-tuan boleh cari nombor telefon saya banyak di komen-komen di bawah. Ataupun ambil nombor saya sekarang 0339934611. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa yang berlaku tuan-tuan? Hari pertama saya sampai, iaitu penerbangan saya daripada
KLIA ke Madinah. Waktu kali pertama saya tiba di Madinah, maka impian saya dah tercapai. Saya pun catat dalam impian saya, Masya Allah, saya tengok pada umur 23 tahun, Allah Ta'ala pilih saya sebagai tetamu dia. Saya sangat beruntung dan sangat bersyukur kerana saya pergi tak pakai wang saya sendiri. Saya pergi dengan izin Allah. Saya pergi dengan keadaan cakap bahasa Arab sikit. Rindu nak dengar Ustaz. Masya Allah, Haji Syukur ni jemaah saya. Betul Haji, saya dah lama tak pergi ni. Dia bahasa Arab tu dia hanya keluar waktu depan orang Arab tu. Saya pun heran. Saya boleh cakap sikit. Alhamdulillah, kaifahal. Fin anta ni kalau kita aina anta di mana awak, fin anta gini bahasa ami lah. Bahasa ami sana. Atau kalau kita nak beli barang, kam haza. Dia tak sebut haza pun, kam haza. Ataupun kalau nak sebut dua rial kan, satu rial, rial. Kalau dua rial, rial lain. Macam tu je lah. Saya sebenarnya kalau nak cakap bahasa Arab ni tak ada power sangat tuan-tuan. Tapi saya Alhamdulillah dah boleh lah. Nak bergaduh dengan Arab boleh. Kadang-kadang geram juga kan. Sebab orang Arab ni kadang-kadang dia tegas. Bila nampak kita lembik je, memang dia nak suka sound kita. Lepas tu kita tegas dengan dia. Contoh dalam driver bawa bas selalu kadang-kadang saya suruh corner kanan, dia ambil kat kiri. Betul menyebabkan jam ke sebagainya. Ataupun apa, adalah kadang-kadang something tu. Saya tak marah beria lah. Saya just tegas dengan dia. Saya tegas. Kadang-kadang saya cakap tegas. Dengan jemaah pun tuan-tuan, saya bukan nak kena berlembut sepanjang masa dengan jemaah. Saya dengan jemaah pun saya ada waktu yang saya tegas, ada waktu yang saya serius, ada waktu saya timing kata, okey Haji Hajah, tetamu Allah, ayahanda, bonda, pastikan sekarang datang jam macam ni, setengah jam je, tepat punctual pada masa. Sebab sangat penting. Dalam kita nak jadi tetamu Allah, menjaga masa sangat penting. Kalau kita tak boleh nak jaga masa kita, nanti satu masa nanti orang pun tak nak dengar cakap kita. Sebab kita tak boleh nak jaga masa kita. Macam mana orang nak dengar cakap kita? So tuan-tuan, pentingnya dalam kita nak jaga masa. Penting sangat-sangat kepada anda semua, bakal-bakal tetamu Allah, untuk jaga masa, untuk jaga adab. Tu antara sikit-sikit lah cakap bahasa Arab. Masya Allah. Terima kasih kepada Haji Syukur, jemaah saya. Haji Syukur adalah jemaah saya yang awalin masa awal-awal dulu. Masa tu saya tak ada pengalaman. Haji Syukur ingat tak? Masa tu saya kurang lagi pengalaman. Saya tak tahu nak bawa jemaah ziarah pergi Madinah yang kawasan 13 tempat yang special. Saya tak tahu masa tu. Selepas beberapa tahun saya belajar, barulah saya dapat tahu ada banyak lagi tempat yang perlu dipergi. So Haji Syukur, nanti kalau nak pergi lagi, jangan lupa boleh kontak mutawif lama kita ni. Saya lah. Astagfirullah apa ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Jom kita balik pada topik kita. Pernah tak dalam hidup ni anda pernah stuck dalam pernah tak tiba-tiba sampai satu tahap kita berada di tahap tu je. Kita berada di level ni, kita tak boleh nak pergi sampai atas lagi. Kenapa jadi macam tu? Terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz tetap tenang dan sabar orangnya, Masya Allah. Memang Haji, memang jadi mutawif ni, rahsia dia pertama adalah tenang dan sabar. Kalau tak tenang, memang melenteng lah. Kalau tak tenang dah, tak tahu apa cakap kan, macam tercabut pintu bas tu agak-agak. Memang kena tenang, memang sabar. Jadi kalau ada anak-anak nak jadi mutawif, suruh dia buat latihan kat dia. Latihan pertama tenang, latihan kedua sabar. Saya kadang-kadang dengan jemaah ni tuan-tuan, kan, tiba-tiba dia salah tau, dia salah. Dan dia tak tahu dia salah. Sebab dia ada ego biasalah kan. Kadang-kadang pakcik-pakcik, macam-macam kan. Dia datang kat kita, dia terus sound kita, dia marah kita. Kau ni apa hal lah? Saya pernah tiba-tiba kena ni lah, adalah perkataan yang tak bervelok sikit kan. Lepas tu saya terdiam tau, saya tak cakap apa-apa. Saya sebenarnya kecil hati sampai saya cakap apa-apa. Dan hati saya cuma adalah sikit geram kan. Nanti kejap lagi hilang aja ni. Macam tu kan, geram sangat kan. Sebab saya manusia tuan-tuan. Saya bukannya maksum yang boleh orang kata yelah perfect sangat. Tapi dalam hati tu geram kan. Saya cakap ni tak dengar. Lepas tu tiba-tiba dia buat hal kan. Lepas tu dia sound kita. Dia sound kita direct lah tu depan orang lain. Memang malu jugalah muka saya. Tapi saya terima je lah. Saya tenang. Orang lain, jemaah lain faham lah. Saya tak salah pun dalam hal tu. Contoh adik-beradik dia hilang. Tiba-tiba dia sound saya kan. Adik-beradik dia hilang, tiba-tiba dia sound saya. Padahal saya nak kena jaga satu bas. Sebab tu kita dalam jadi jemaah pun penting sangat-sangat. Kita kena ada mindset yang betul, jiwa yang betul, berlapang dada dalam segala hal. Jangan tiba-tiba nak marah je. Jangan ikut sangat pasal marah-marah tu. Jadi apa yang berlaku waktu tu, saya kata hilang macam ni. Memang hilang betul. Bila dia hilang, saya juga susah lah. Dia hilang, saya tak perasan. Cara dia hilang tu adalah hilang yang saya tak perasan. Tak perasan macam mana tu kak? Tak perasan yang dia hilang. Ajaib tak? Macam ni, dia hilang. Saya tak sedar pun dia tak ada dalam bahasa. Saya tak cari pun dia. Tiba-tiba sebab yalah Allah hilangkan ingatan saya sikit tentang ni. Mungkin lah waktu tu saya tak ingat langsung pasal dia. Dan satu bas pun tak tanya pasal dia.
Sehinggalah bila sampai ke hotel, ada kawan-kawan bilik kata, Hajar ni tak balik lagi. Hajar tak balik lagi. Masya Allah, saya pun dah pening kepala. Ya Allah, mana pula dia pergi? Tak lama lepas tu, saya nampak dia pulang lah. Dalam keadaan muka dia berpeluh-peluh. Dalam keadaan dia, Ustaz, saya minta maaf. Ustaz, saya minta maaf. Macam itulah. Ada juga jemaah ni, kadang-kadang tuan-tuan, apa saja perkara yang kita lakukan di tanah Mekah, Madinah ni, kalau kita tak jaga adab, kita risau sebenarnya. Ada berlaku juga pada jemaah saya, nama saya rahsiakan. Masa umrah ziarah Turki, tuan-tuan, umrah ziarah Turki, dia hilang juga, dia tersesat lah, dia tersesat. Dia tersesat. Lepas tu, apa yang berlaku waktu tu, orang semua ke kanan, dia ambil jalan kiri. Bila dia ambil jalan kiri, dia ikut jalan yang salah. Dia ni pusing jauh. Tiba-tiba dia jatuh, saya cari tak jumpa. Orang semua dah start makan, dia tak makan lagi kat restoran. Saya tak makan, selagi jemaah saya tak makan. Betul siapa saya buat, saya cari dia. Bila saya cari, tuan-tuan, saya dapat jumpa dia. Betul-betul depan restoran, tiba-tiba saya kena stupid lah. Saya kena marah. Engkau ni stupid lah. Kalau tak mengenangkan nak pergi Mekah ni, ketumbuk kan. Macam tu lah kan. Itu memang, saya macam tergamam tau. Saya macam terdiam. Apa dosa saya, ya Allah, banyak dosa saya. Macam tu lah. Saya kalau kena macam ni, saya terfikir, ni dosa saya lah, dosa saya. Lepas tu apa saya buat, tuan-tuan? Waktu saya diam je lah. Dan nak kata takdirnya sepanjang di Mekah Madinah, ialah bila dia dah cakap macam tu, di Mekah Madinah, mood kita dengan dia, kita macam tu je lah. Kita tak ambil sangat. Tapi kita taklah terlalu, orang kata, nak rapat dengan dia. Sebab dia dah tembak kita macam tu lah. Sebab tu tuan-tuan perlunya, kalau dengan mutakhir, tolong jaga adab. Tolong jaga percakapan. Sebab kadang-kadang, kami ni muda-muda kan. Bila kena macam tu, kita rasa macam, kita dah anggap macam mak ayah. Tiba-tiba, kena sama pula dengan macam tu kan. Kita macam tak legi saja. Jadi apa yang berlaku waktu tu, saya just go on je lah. Bawa je lah jemaah ziarah macam biasa. Dekat Mekah, saya tarik beg dia. Saya angkat beg dia. Kalau fikir perasaan geram tu, memang geram. Tapi fikir kita ada tanggungjawab. So jangan campurkan. Kerja lah. Yang peribadi lah. Kalau kita geram kat dia tu urusan lain. Tapi kita maafkan lah. Saya maafkan dah. Cuma biasalah ada perasaan sikit kadang-kadang kan. Sampai dekat KLIA, saya tak angkat call. Anak dia call, dia emergency. Saya tak tahu anak dia emergency. Handphone saya kebetulan Allah tak ada lain, tuan-tuan. Tak ada lain. Rupanya dia telefon saya punya FM, file manager. Dia call file manager saya. Rupanya ada satu berlaku. Something happen, yang perkara buruk berlaku. Anak dia masuk ward. Hari yang waktu dia landing, anak dia masuk ward. Tak tahulah sakit apa, accident ke apa, Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita kena jaga ibadah kita. Kita kena jaga. Macam mana keadaan kita sebagai tetamu Allah, kena jaga. Kita tak sedar kadang-kadang kita mengecikkan hati orang. Kita tak sedar. Nanti kan tiba-tiba kesan tu, kalau tak kena kat kita, kena kat orang lain. Kena kat orang yang kita sayang. Sebab tu apa yang kita buat dalam hidup ni, tolong fikirkan orang yang kita sayang juga. Jangan kita shock sendiri kita. Jangan kita rasa kita dah hebat. Sebab tu saya selalu pesan, kalau ada pangkat-pangkat darjat sebagainya, pergi Mekah Madinah ni, saya tak suruh anda tinggalkan pangkat tu. Tapi jangan bawa perasaan pangkat tu bersama. Jangan bawa perasaan pangkat-pangkat tu bersama. Jadilah kita humble tetamu Allah. Kita pakai sama je. Ihram putih sama. Semua sama. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, dikasihi Nabi SAW. Pernah tak dalam hidup ni kita stuck? Pernah Sebab apa? Yang pertama, kenapa hidup ni kita kadang stuck? Yang pertama adalah kita tak meletakkan Allah nombor satu di depan. Yang pertama, tolong komen, tolong bantu saya untuk komen. Yang 20 orang yang stay ni, tolong bantu saya tekan share juga supaya lebih ramai akan tonton video ni. Yang pertama adalah tuan-tuan, apa dia? Yang pertama, kita tidak meletakkan Allah nombor satu di depan. Dalam segala hal, dalam segala tindakan, dalam apa benda yang kita nak capai dalam hidup, mesti letak Allah nombor satu di depan. Jika anda meletakkan Allah perkara yang kedua, jika anda meletakkan Allah nombor dua, nombor tiga, nombor empat, sebab tu hidup ni stuck. Jadi letak Allah nombor satu. Dan kalau kita macam nak cari bahagia tapi hidup susah, gaji kena potong sebagainya, Covid datang ni, macam-macam hal dugaan berlaku, jadi anda letakkanlah Allah nombor satu di depan. Assalamualaikum. Kawan saya, Masya Allah, duduk sini je, tutup lain kan. Siapa nak pindah sini boleh lah, banyak je kosong, pilihlah mana-mana. Okey, Masya Allah. Doakan saya boleh beli kawasan ni. Insya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kat mana tadi? Hilang terus kan? Kat mana tuan-tuan? Letak Allah nombor satu di depan. Kalau hidup kita stuck, yang pertama letak Allah nombor satu di depan. Yang kedua, apakah punca kita stuck? Yang kedua, kerana kita tiada matlamat yang jelas. Dalam apa saja dalam apa saja pekerjaan kita, dalam apa saja perbuatan kita, dalam apa saja apa yang kita nak lakukan dalam hidup ni, yang kedua adalah kita tiada matlamat yang jelas. Untuk apa tuan-tuan berkahwin? Adakah berkahwin sekadar nafsu sahaja? Tak. Berkahwin kerana ikut sunnah Nabi. Berkahwin untuk bawa keluarga ke syurga Allah. Berkahwin supaya dapat kekalkan, panjangkan zuriat keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah antara punca poin yang kedua. Yang kedua adalah
tujuan kehidupan yang jelas. Kena tahu tujuan kehidupan jelas. Semalam saya pergi sekolah, saya bagi tahu adik-adik jangan bazirkan masa adik-adik. Tujuan hidup kita adalah untuk Allah hantar kita. Allah hantar kita ke dunia. Tuan-tuan, anda semua dihantar oleh Allah SWT. Semua angkat tangan kanan sekarang. Boleh ikut saya, angkat tangan kanan. Sekejap. Angkat tangan kanan. Okey, sekejap. Tarik nafas dulu. Angkat tangan kanan. Lepaskan. Angkat tangan kanan. Lepaskan. Tangan kanan, lepaskan. Okey, pegang nadi masing-masing dan sebut Allah hantar saya. Allah hantar saya di dunia ini. Allah hantar saya di dunia ini untuk sambung kerja dakwah Nabi. Allah hantar saya di dunia ini untuk jadi orang yang soleh. Allah hantar saya di dunia ini untuk buat baik pada mak ayah. Allah hantar saya di dunia ini kerana saya adalah harapan dalam keluarga saya. Allah hantar saya dalam dunia ini supaya saya buat perubahan dalam satu keluarga saya. Allah hantar saya di dunia ini supaya saya dapat tenangkan orang lain. Allah hantar saya di dunia ini supaya saya dapat bantu orang susah, anak yatim, orang miskin. Allah hantar saya di dunia ini supaya saya jadi orang paling kaya, bahagia, boleh tolong orang lain. Allah hantar saya di dunia ini kerana saya lah yang akan khidmat mak ayah saya. Bukan adik-beradik saya, tapi saya nombor satu. Allah hantar saya di dunia ini kerana saya adalah pembawa panji agama. Saya yang akan sambung kerja dakwah Nabi SAW. Kerja saya dan sebenar adalah buat dakwah. Tuan-tuan, selama ni mungkin kita dah tersalah dan tersilap dalam tujuan hidup. Tujuan hidup kita untuk dapat redha Allah. Tujuan hidup kita, tuan-tuan, yang sebenar untuk dapat redha Allah. Dulu sebelum kita lahir kat dunia, kita dah berjanji pada Allah Ta'ala. Kita dah berjanji dan kita memilih Islam sebagai agama kita dan Allah pilih kita sebagai agama Islam. Dan Allah lahirkan kita daripada keturunan zuriat mak ayah kita yang memang dah Islam. Jadi tuan-tuan, ucap syukur kerana kita ada nikmat iman dan Islam. Yang kedua ada, kenapa kita start dalam hidup? Kedua, kerana tidak ada matlamat yang jelas. Yang ketiga, kenapa hidup kita kadang-kadang stuck? Yang ketiga adalah banyak sangat alasan. Tiga, kerana banyak memberi alasan. Oh, tak boleh lah. Pindahlah kerja kalau macam tak boleh, contoh. Tak boleh lah. Tak boleh. Buatlah bisnes, dah tahu tak cukup. Tak boleh lah. Pindahlah sekolah. Sekolah ni bagus. Tak boleh lah. Tak boleh. Tak semua tak. Sebab pergilah buat kerja ni, malas lah. Tuan-tuan, apa yang anda fikir, itu yang akan jadi. Minda kita akan bekerja kepada apa yang kita fikir. Kalau anda fikir malas, maka minda kita akan fokus pada malas. Begitu juga dengan problem. Kalau anda fikir pada hutang, Allah, bangun baru pagi fikir hutang. Fikirkan macam mana nak jadi kaya, supaya dengan kaya boleh selesai hutang. Tapi kalau anda fikir hutang. Macam mana nak selesai hutang? Macam mana nak keluar pada hutang? Macam mana nak hutang selesai? Fikir hutang je, perkataan hutang je keluar. Maka otak kita akan fikir hutang dan maka hutang akan makin bertambah lagi. That's why jangan fikir hutang. Fikir macam mana nak jadi kaya. Macam mana nak jadi kaya? Macam tu. Fikir nak jadi kaya supaya bila anda jadi kaya, anda dapat selesai hutang ni. Tuan-tuan, kita hidup kat dunia ni sementara. Jadi bila kata hidup dunia kat sementara ni, buatlah betul-betul. Kenapa nak simpan-simpan tenaga kita? Boleh simpan tenaga. Kenapa nak perlahan-perlahan kalau kita boleh bergerak pantas dan laju? Dalam hidup ni kita kena laju dalam tindakan kita, buat tindakan. Okey. Kalau kata anda nak turun berat badan tapi tak turun-turun, berzikir je lebih. Nak turun tapi tak buat apa-apa, relax. Macam mana nak turun? Jadi carilah mentor, cari guide. Kalau anda nak tahu lebih jelas, boleh join kami, lagi senang. Masya-Allah. Hari ni peserta kami hantar skill yang kedua. Dah ada yang turun 12 kg dah, minggu kedua 13, 14. Contoh yang mulia mata Allah Ta'ala. Yang ketiga, banyak sangat alasan. Kenapa start dalam hidup yang ketiga? Banyak sangat alasan. Ingat tak, banyak dah alasan kita bagi dia zaman sekolah dulu. Zaman sekolah mak tegur sikit, kita bagi alasan ni. Zaman SPM mak tegur kita bagi alasan ni. Zaman kerja kita bagi alasan kat bos kita, kenapa kau lambat ni? Oh, kita ada ni sebab anak saya gini. Kita banyak sangat alasan. Hidup memberi alasan ni, dia tak akan pernah habis. Jadi orang yang suka bagi alasan adalah orang yang dia tak nak improve diri dia. Jadi anda kena cari solution untuk diri sendiri. Kenapa saya stuck ni? Kenapa saya setakat ni je? So carilah. Cari satu perkara. Carilah apa yang boleh buat. Buat tindakan apa-apa.
Tuan-tuan, kalau saya start kan, saya tak buat apa-apa lah. Kata semenjak PKP hari tu, saya duduk tidur je. Agak-agak apa je daripada saya. Melingkup dah saya. Memang habislah saya. Nak bayar hutang kan yang kiri depan belakang kan. Habis lah. Sebab tu tuan-tuan, saya terus bangun. Terus bangkit. Tak boleh start. Saya kena buat sesuatu. So saya buat apa? Saya buat live. Saya buat live supaya saya dapat bagi motivasi kat orang. Bila saya bagi motivasi kat orang, sebenarnya saya sedang bagi motivasi kat diri saya. Saya umpama sekarang ni, saya tengok video ni, kamera saya ni, umpama saya tengah bercakap dengan diri saya. Walaupun saya tengah cakap dengan 30 orang sedang melihat saya ni, sebenarnya saya tengah tengok muka saya kat cermin ni. Dekat video ni ada gambar saya kan. Saya tengah tengok diri saya sendiri. Saya tengah ceramah diri saya sendiri. Itu saya fikir sebenarnya. Saya tengah ceramah kat diri saya. Bukan saya ceramah kat orang. Tapi saya just berkongsi supaya orang dapat sedikit something. Waalaikumsalam Abang Syah, masya-Allah. Abang Syah tolong bantu share dekat grup kita Elite Coaching. Tolong bantu. Yang ketiga adalah kenapa start dalam hidup ni? Kerana anda tiada matlamat yang jelas. Yang keempat, kenapa start dalam hidup ni? Kerana big why kita kecil. Big why ni apa dia? Big why keinginan hidup. Sebab tu setiap pagi, setiap hari saya tanya, apa anda nak? Apa yang anda nak? Kalau anda nak kaya, tulislah nak kaya. Nak jadi orang paling kaya, tulislah nak kaya. InsyaAllah. Siapa selama ni dia join saya punya FB Live ni, hidup dia makin miskin, ada tak? Setahu saya yang selalu join saya punya program, saya punya live ni, hidup dia makin tenang. Makin tenang, makin kaya, makin baik. Tapi kalau anda jadi sebaliknya, wallahualam, mungkin kerana diri, mungkin kerana rezeki lah, rezeki masing-masing. Jadi tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW. Yang keempat tadi, tiada big why yang jelas. Jadi besarkan big why, besarkan kehendak hidup, besarkan. Boleh? Bahaya hidup tak stuck. Yang kelima, tukar environment, suasana. Kalau selama ni suasana dalam rumah kita tak ada suasana Al-Quran, so mula wujudkan suasana Al-Quran dalam rumah kita. Kalau dalam rumah kita tak ada suasana yang ingat majlis agama, buatlah majlis taklim, baca hadis pagi setiap hari. Kalau dalam keluarga kita tak ada suasana agama, tak ada suasana ni majlis taklim, semua tak ada, maka keluarga tu dia akan mati macam tu. Jadi penting kita untuk tarik rahmat Allah. Penting kenapa kita kena sungguh-sungguh. Penting dan penting lagi tuan-tuan, kenapa kita kena fokus dengan apa segala tindakan. Jadi tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW, hidup ni adalah satu perjuangan yang anda dan kita semua mesti teruskan. Kena teruskan, jangan give up. Masya Allah, tabarakallah. So dah setengah jam dah. Boleh tak anda semua komen di ruang komen, apakah kehendak hidup dan apa yang anda nak capai dalam hidup? Boleh tulis kat ruang komen, insya-Allah. Bantu saya untuk tulis kat ruang komen apa yang anda nak. Apakah perkara atau satu dua perkara yang tuan-tuan, perempuan, ibu ayah, abang kakak semua nak dapat? Ada tak satu dua perkara yang anda semua nak dapat? Saya tengah tengok video saya sebenarnya, tengah jalan run. Ni video saya, mungkin anda nanti boleh tengok sekejap lagi. Okey. Ceramah di Mahat Ihya Al-Hamadi di Bandar Baru di Banting, masya-Allah, di Banting. Tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah, tabarakallah. Okey, boleh bantu saya sekarang untuk tuliskan di ruang komen apakah satu dua yang perkara yang anda nak capai dalam hidup ni. Ada tak satu dua perkara yang anda nak capai dalam hidup? Boleh tak bantu di ruang komen sekarang, untuk komen di ruang komen sekarang, apakah satu dua perkara yang anda nak capai dalam hidup ni? Nak capai apa? Nak capai kejayaan dalam hidup macam mana? InsyaAllah boleh tuliskan, insyaAllah. Tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW, jadi saya nak wawarkan kat sini. Alhamdulillah kita dah buka intake untuk bulan 10 ni. Alhamdulillah kita dah buka dah. Sekejap saya minta masa anda, jangan keluar lagi. Okey. Saya dah buka untuk intake bulan 10 kepada anda yang nak ubah diri, yang nak dapat motivasi, yang ada masalah, yang stres dengan masalah diri dia. Stres macam mana tu? Stres dengan berat badan yang berlebihan. Stres bagaimana lagi? Stres sebab dah lama dia tak boleh sujud macam biasa. Stres bagaimana lagi? Dia tak ada confident level sebab yalah berat badan dia terlebih. So dia tak ada confident bila berhadapan dengan orang. Jadi kan macam mana nak ubah dia? Anda kena ada mentor, kena ada guide. So kalau anda ready untuk kami guide dan kami bantu untuk tukarlah untuk bantu diri supaya kalau katalah masalah anda adalah berat badan, terpaksa pergi hospital hari-hari, terpaksa pergi hospital selalu, kecil manis, darah tinggi semua ada. Jadi kenapa tak buat tindakan? Kenapa tak buat sesuatu perubahan dalam hidup? Jadi jom sertai kami dalam kelas kursus online secara online saja tuan-tuan, dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp anda bersedia untuk di-guide, bersedia untuk dengar motivasi kami, bersedia untuk dibantu, bersedia untuk sama-sama kita guidance. InsyaAllah anda pasti akan berjaya.
pasti akan berjaya. Percayalah. Dalam hidup ni tak ada orang yang tak berjaya, melainkan dia banyak alasan. Okey? Ingat, jangan banyak alasan, tapi buat satu tindakan. Dah lama dah kita pasang azam kita gini tapi tak buat perubahan. Saya selalu cerita tentang kita kenapa pentingnya kita dalam proses nak turun berat badan ni, antaranya adalah Allah dah bagi kita badan yang sihat, Allah Taala dah bagi kita badan yang baik, tetapi kenapa masa kita nak pulang ke menghadap Allah Taala, anda nak pulang bagi keadaan bagaimana? Adakah anda nak pulang dalam keadaan anda mungkin akan terpaksa susah ke orang lain angkat jenazah kita, ataupun kita pulang dalam keadaan kita kurus dan kita sihat dan orang boleh angkat jenazah kita dengan baik. Tapi tak mustahil tuan-tuan. Semua soal berat ringan ni kerja Allah Taala. Allah Taala boleh buat semua-semuanya kerana itu adalah kerja Allah, bukan kerja kita, dan itu adalah rezeki masing-masing. Ada orang meninggal dunia mungkin kat rumah, ada orang meninggal kat Mekah, Madinah, rezeki dia juga. Ada orang meninggal dekat mana-mana. Sebab tu penting dalam satu doa tuan-tuan. Amalkan satu doa ni. Doa Sayyidina Umar, Allahumma ja'alna saya lupa dia bunyi bahasa Arab dia. Ya Allah, jadikanlah kematian saya ini waj'alna. Saya jadikanlah kematian saya ini di negeri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di jalanmu. Di jalanmu maksudnya jalan Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita meninggal dunia bukan dalam keadaan saya nak kaya dan berjaya, nak berkongsi rezeki dengan orang lain, terutama nak beli apa saja untuk emak dan family tanpa fikir atau berkira tentang duit. Masya Allah, Kak Mizana, sama-sama kita aminkan. Amin ya rabbal alamin. Okay tuan-tuan, kalau ada apa saja keinginan, tulis kat ruang komen sekarang. Apa yang dia tulis ni, kalau hari-hari tulis, dia akan hantar kat Minda, hantar kat Mind. Lepas tu positif, amalkan solat sunat duha, qiyamul lail waktu malam. Masya Allah, settle, pasti akan dapat capai. Ada orang dapat capai cepat, ada orang dapat capai lambat. Saya yakin percaya kalau anda committed buat seterus, buat cepat, akan dapat cepat. Masya Allah tabarakallah. Tahniah Kak Mirza Rina, Masya Allah. Jadi anda yang mungkin dah terlebih berat, mungkin 5 kg, 10 kg, 15, 20, ada yang 50, ada yang 30. So kenapa nak tunggu lagi dan tunggu lagi sekarang? Sebab masa ni dia tak ada masa yang depan, masa yang ke belakang. Yang belakang sedih-sedih zaman silam tu dah lepas dah. Yang ke depan ni mungkin anda rasa macam boleh ke. So fikir positif. Mungkin kami datang ni atas doa tuan-tuan. Mungkin kerana itulah kami ni hadir. Kami hadir dalam hidup tuan-tuan. Mungkin wallahualam. Jadi penting kita dalam proses nak turunkan berat badan penting. Dalam program ni anda akan di-guide, akan diberikan meal plan yang betul, akan diberikan guideline. Okay, macam mana nak sertai, senang je. Boleh klik dekat kat kelas Quran online tu, saya dah pinkan nombor telefon saya. Boleh klik di situ. Anda dia akan di-guide, akan diberi guidance. Kita hanya buka kepada 40 orang sahaja peserta baru. InsyaAllah 40 orang sahaja peserta baru yang bersedia untuk di-guidance, berikan guideline insyaAllah. 40 orang sahaja 40 orang sahaja peserta baru. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT, dikasihi Nabi SAW, penting ke penting? Sangat penting untuk anda improve kesihatan. Ingat tema kita adalah bersedia fit untuk pergi ke Mekah. Kita ada satu visi yang besar, iaitu untuk pergi ke Mekah. Bila mana kita dapat pergi Mekah dalam keadaan kita sihat, bila mana kita pergi Mekah dalam keadaan kita bertenaga, dalam mana kita dapat tahu Baitullah Al-Haram dalam keadaan kita tak ada diuji dengan masalah kesihatan dan sakit. Saya nak kaya berjaya, berkongsi rezeki dengan orang lain, terutama nak beli apa saja untuk mak dan family tanpa fikir atau berkira tentang duit. Masya Allah. Kan best bila kita dapat beli apa saja yang kita nak. Mak kita nak apa beli, ayah kita nak apa belikan, ada beradik kita nak beli apa, bila kita boleh bantu. Kan best macam tu tuan-tuan. Kita ada kuasa memilih. Tapi sekarang ni kita jadi terhad sebab kita jadi hidup kita pun sederhana, kita pun memang cukup-cukup makan. Jadi kita tak boleh nak pilih macam tu. Masya Allah. Kak Fauzia pasal saya nak kaya dan berjaya dunia akhirat, menjadi orang yang bermanfaat pada orang lain, dapat bantu orang susah. Masya Allah, bantu orang susah dan dapat menjadi mutawifah idaman. Amin. Sekarang ni Masya Allah, nampak tak kakak-kakak abang semua? Sekarang ni kakak-kakak yang tulis ni, maknanya dia dah jelas dengan apa dia nak. Dia dah jelas dengan apa dia nak. Macam Kak Fauziah ni, saya nak komen sikit. Masya Allah, dia dah jelas. Pertama, dia jadi orang kaya. Kaya untuk apa? Berjaya dekat dunia, bukan dunia saja, malah di akhirat. Lepas tu dia nak apa? Lepas tu dia nak bantu orang susah. Dia ada vision dia. Visi dia adalah untuk bantu orang susah. Dengan cara kaedah apa? Dengan cara dia jadi mutawifah. Mutawifah bukan mutawifah biasa, tapi mutawifah idaman. Masya Allah, nampak tak? Lagi spesifik anda punya impian, lagi spesifik anda dapat. Tuan-tuan, saya nak tunjuk sikit. Saya bukan nak bangga belagak ke tak. Saya nak kongsi, boleh tak? The power of visualize. Okay? Ni kereta saya. Biasa je lah kereta saya ni, taklah canggih mana.
kan. InsyaAllah Tapi saya sangat bersyukur. Sebelum ni saya pakai Azia. Ada kat sebelah ni Azia. Okay, saya pakai Azia. Kereta apa yang saya nak, saya pun print gambar kereta tu. Saya print gambar kereta tu September 2019. Saya tulis 15 September 2019. Saya tulis 2019. Saya tulis gambar kereta tu. Saya nak CR-V. Saya nak CR-V, Honda CR-V yang baru. Yelah, nak Mercedes tu jauh lagi masa tu kan. Income pun tak capai-capai lagi waktu tu. Jadi apa saya buat? Saya tulis lah. Saya tulis, saya tampal kat dinding. Saya tampal dekat dinding. Saya tampal kat dinding. Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Saya tampal di dinding. Saya tampal di dinding. Lepas tu saya tengok hari-hari. Selain saya doa, selain saya doha, saya tengok hari-hari. Ya Allah, aku nak kereta ni. Ya Allah, aku nak kereta ni. Masa saya pergi Baitullah, masa saya pergi Kaabah, Baitullah Kaabah, saya lagi kuat doa. Okey, tiba-tiba waktu saya lepas saya sembahyang tahajud, saya sembahyang istikharah dekat Mekah masa tu, isi saya call, bang, jomlah tukar kereta. Sebelum tu saya memang pergi test drive semua jenis kereta. Ada kereta saya mampu, ada kereta saya tak mampu. Tiba-tiba isi saya kata, bang, jom abang, dia suggestkan saya Toyota ni lah. Ni Toyota Innova. Dia suggestkan dia suggest saya, abang, kita ambil Toyota lah. Nak ambil, sebenarnya impian saya nak ambil Velfire atau Alphard. Okey. Tapi saya tengok dulu, saya mampu ke tak? Tangga gaji saya mampu tak? Oh, jauh lagi gayanya. So saya cari apa yang saya mampu dulu. Saya cari apa yang saya mampu dulu. So waktu ni saya mampu yang ni lah. Waktu ni saya mampu yang ni. Jadi saya sembahyang istikharah dekat Baitullah. Saya doa, ya Allah. Dan saya tak sempat nak test drive. Isi saya yang pergi test drive. Dan saya hanya tengok review dekat YouTube saja. Tapi apa saya nak bagi tahu adalah, dengan cara kita tampal apa yang kita nak, kita buat dream board kita, apa yang kita mahukan, apa yang kita nak capai, kita tampal, kita tengok hari-hari, memang jadi. Sebab tu tuan-tuan, kalau belum pernah pergi Mekah, tolong tulis dekat dream board, tulis dekat papan hitam, papan putih, papan hijau, apa benda jenis papan sekali, mak nenek papan pun. Tulislah, saya nak pergi Mekah, tahun bila, spesifik. Kalau boleh spesifik tarikh tu, spesifik. Kalau anda ada gambar Mekah, Madinah, lagi bagus. Print gambar tu, lagi besar, lagi bagus, lagi jelas. Tampal, letak kat dinding. Hari-hari tengok. Hari-hari buka pintu, nampak gambar Mekah. Bila nak pergi? Tanya kat dia, ya Allah, bila aku nak sampai? Okey? Lepas tu tampal dekat mana lagi? Tampal dekat katil, tampal dekat loker, tampal dekat almari, tampal dekat cermin, make up sebagainya. Tandas tak payahlah. Kita tampal. Tengok hari-hari. Kami tu doa, ya Allah, nak pergi sangat. Ya Allah, nak pergi sangat. Macam itulah saya dulu. Macam mana saya dapat pergi Mekah dan berkali-kali. Tuan-tuan, rumah yang di belakang ni asalnya saya duduk rumah teres je. Itu apa yang berlaku? Saya nak cari office. Saya fikir-fikir kira-kira correlation, kalau saya campur rumah dengan office, mungkin lagi berganda-ganda lah. Double, triple lah kan. Dan masa tu saya dah, bisnes saya agak drop. Adalah 2 tahun lepas saya dah sewa office. Office tu 3,000. Tapi saya sewa berjemaah. So dalam 800 lah macam tu. Saya duduk di KL. Tapi masa tu saya duduk di rumah kondo. Saya duduk rumah kondo di KL. Orang lain semua sewa RM3,000. Saya nak tunjuk real pada anda. Orang lain semua sewa RM3,000. Saya tanya dah atas bawah kanan kiri depan belakang saya. Semua RM3,000. Sebab ada kolam swimming pool dekat 3 residen. 3 residen Desi Melawati, Kuala Lumpur. Orang lain semua sewa RM3,000. Tapi saya sewa dengan harga yang saya mampu, iaitu RM600. Masa sebelum saya nak sewa tu, saya pun visualkan, saya jumpa owner tu, saya kata, bang, gaji saya sikit je bang. Gaji saya sikit. Gaji saya best commission. Saya tak ada gaji tetap. Boleh tak bang, saya nak sewa RM500. Waktu tu, kalau ikut logik tuan-tuan, kalau ikut logik memang tak boleh. Kalau ikut minda otak kita, memang tak boleh. Melampau betul. Sewa RM3,000 kau nak RM500 kan. Tapi hati saya kuat. Perasaan saya kuat dan saya yakin dia akan bagi. Tiba-tiba abang ni kata, minta maaf adik, kalau RM500 tu tak boleh lah. RM600 boleh. Dan saya terus, alhamdulillah ya Allah, dapat juga saya merasa duduk kondo. Masa tu lah. Dan setiap pagi saya buka jendela, saya tengok je rumah kat bawah tu, Masya Allah. Lama kelamaan saya pindah ni, tahu sebab apa? Pindah pertama saya tak sewa office kat sana, mahal sangat. Tak mampu nak sustain dah. Lepas tu yang kedua, kami nak dekat dengan parent, dengan mak ayah mentua saya. Sebab saya selalu fly, saya tak ada kat rumah. Jadi saya perlu ada something dekat lah, keluarga. Tu saya pindah ke Kelang. Rumah teres lah, rumah teres. Masalah kedua pula saya hadapi adalah kawasan tu. hampir setiap hari berlaku asap-asap, kepul-kepul dan sebagainya. Jadi saya ambil inisiatif lain lah. Saya kena pindah. Anak saya dah mula batuk, semua demam sebagainya, saya kena pindah. Dan kebetulan saya saya memang selalu impian saya nak ada rumah besar.
Tak kisahlah dengan cara beli ke, dengan cara duduk ke, apa ke. Tapi sekarang ni saya belum beli lagi lah. Tuan-tuan tolong doakan saya boleh beli. Tolong doakan. Saya tengah visual hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Okey, tuan-tuan yang mulia mata Allah SWT. Lepas tu apa yang berlaku? Apa yang berlaku masa tu tuan-tuan? Saya bayangkan hari-hari, saya tengok hari-hari, saya zikir hari-hari kat mulut saya dengar. Alhamdulillah tu saya dapat lah. Saya dapat apa saya nak. Si saya ajak pindah, saya pindah lagi. Sebenarnya ni perpindahan kami yang ke-7. Tuan-tuan tak salah kalau berpindah randah ni, sebab kita upgrade diri. Saya daripada duduk rumah Pasir Sempuri, saya duduk dalam rumah store 250 saya sewa. Lepas tu dekat Bandar Baru Bangi, masa saya kerja dengan Ustaz Abid setahun saya pindah mak mertua lagi sebab dah tak tahu lagi mana pindah sana. Lepas tu saya pindah Bandar Baru Kelang. Lepas tu saya pindah ke Desa Melawati, duduk kondo. Lepas tu saya pindah balik ke yang terakhir, destinasi saya terakhir adalah lepas Bandar dekat Kelang, saya pindah ke sini, Setia Alam. Masya-Allah tuan-tuan. Kat sinilah alhamdulillah syukur sangat tenang kawasan ni. Boleh fokus ibadah, boleh fokus dengan apa yang kita nak. Lepas tu saya punya impian adalah saya nak buat rumah, saya nak ada rumah yang boleh buat office tu dalam rumah. Jadi saya dapatlah apa yang saya nak ni. Jadi tingkat atas sekali saya buat office, ada tempat main anak-anak sikit. Masya-Allah kan. Dapat bagi anak-anak suka gembira. Jadi bila isi gembira, abang-abang bila isteri gembira, rezeki akan datang lagi. Saya secara logik akal saya tak boleh nak bayar sewa rumah ni. Secara logik akal saya tak boleh nak bayar kereta, saya tak boleh nak bayar kereta pertama, boleh bayar kereta kedua. Tapi yakin dan percaya pada rezeki Allah, akan dapat rezeki. Ada je rezeki datang. Bila dah nak habis sikit, ya Allah macam mana nak bayar kan? Macam mana nak bayar? Tapi saya yakin ya Allah, sekejap lagi ada rezeki datang. Memang datang sungguh. Tuan-tuan, tengok perjalanan hidup ni. Bulan 1, bulan 2 tengah bidang training saya tengah rancak, melonjak tinggi, sales saya naik. Tiba-tiba saya baru nak gembira, baru nak syukur, Allah datangkan ujian. Bulan 3 saya cancel 2 penerbangan saya ke Mekah. Saya tak pergi Mekah, saya tak pergi Madinah. Saya cancelkan semua. Saya tak cancelkan sebab, tahu sebab apa saya cancel? Sebab saya nak fokus pada training. Saya kata, ni orang dah panggil saya ceramah ni, Allah dah bagi tanggungjawab. Tak apalah, saya kurangkan penerbangan saya tak terbang. Sekali tuan-tuan, bulan 3 tu PKP. Tersungkuklah juga. Dengan tak ada income, tak ada pendapatan, zero. Nothing, tak ada apa yang ada. Guru saya Dr. Azizan Osman, dia bagi tahu mulakan dengan apa yang ada di tangan. So saya mulakan apa di tangan saya lah. Saya ada handphone. Ini saja saya ada. Ini saja, inilah pejabat saya, inilah kerja saya, inilah apa yang saya ada. So saya mula dengan handphone. Lah. So apa kemahiran saya? Saya mulakan dengan buat live. Itu je saya tuan-tuan. Okey? Jadi anda jangan cepat start, jangan cepat give up. Jangan give up. Okey? Apa-apa saja jangan give up. Lepas tu apa yang berlaku tuan-tuan? Business training saya tak bergerak. Sekolah tutup, close. Tak, ceramah hilang. Semua. Zero sale. Tak ada. Gaji saya sebagai seorang mutawif, kami hanya based on commission terbang. Tak ada terbang, tak ada gaji. Sebab tu saya kata dah lama saya tak kerja dengan orang. Dah lama saya tak gedah jam. Saya gedah jam pagi-pagi kalau saya pergi ceramah pagi-pagi je. Macam semalam saya merasalah sekejap jam. Saya juga kan. Balik petang, pergi keluar pagi-pagi, balik petang. Tapi alhamdulillah lah. Alhamdulillah Allah yang bagi rezeki ni. Lepas tu sebab saya selalu doa, ya Allah saya nak masa. Memang saya dapat masa tu. PKP saya duduk kat rumah, saya tak buat apa. Anda pun sama duduk kat rumah kan, tak buat apa-apa kan. Mungkin anda yang buat kerja lah. Saya bermula kerja di rumah lah masa tu. Kalau anda perasan, saya struggle jual kurma kan. Itulah tuan-tuan. Saya memang struggle. Itu je saja pendapatan saya. Tuan-tuan perasan tak yang masa bulan Ramadan tu saya jual kurma. Ajwa. Sekarang ni ramai je orang tanya, ada je stok kalau anda nak lah. Tapi saya dah tak fokus pada tu dah. Saya fokus pada apa yang saya boleh buat sekarang ni adalah ceramah lah. Okay, tuan-tuan yang mulia mata Allah SWT, itulah pendapatan saya. Dapatlah, tak banyak pun tuan-tuan. Saya sambil jual tu, sambil bantu orang, sambil dapat bayar keluarga saya. Adalah untung RM10 macam tu kan. Tapi alhamdulillah lah, syukur. At least adalah, dapatlah saya bayar gini-gini. Dapatlah saya survive, makan, minum, Masya Allah. Dan yang paling beruntung sekali, dapat bagi mak ayah lebih, Masya Allah. Saya sangat bersyukur lah. Tapi tuan-tuan, rezeki pertama tuan-tuan, gaji ni nak dapat gaji nanti, hujung bulan nanti 25 bulan. Ni, ala-ala saya bagi tip nak jadi kaya Gaji pertama anda jangan saya terhutang dulu. Bukan jangan saya terhutang. Saya terhutang lah. Jangan pergi shopping dulu, jangan pergi belasah benda lain dulu, tapi keluarkan duit tu pergi bagi mak ayah dulu. Gaji yang pertama tu bagi mak ayah dulu. Kita punya konsep bayar. Yang last ni adalah baki RM50, adalah bagi RM100, ni baru bagi mak. Salah tu. Sebab tu rezeki kita lambat. Okey, boleh. Yang kedua, imam mak ayah. Yang ketiga, imam mak ayah. Yang keempat, imam mak ayah. Perasan ustaz jual kurma ajwa. Itulah kak. Itulah saya survive kak. Saya survive macam tu kak. Ada orang kata, ustaz kenapa sibuk nak jual kurma? Dah tu je lah tu je saya ada.
Saya telefon kawan saya, macam mana lah, ada tak apa-apa yang boleh saya jual lah. Semua saya tak jual kereta je. Okey. Alhamdulillah, syukur. Sekarang ada moratorium kan. Tengoklah kalau ada rezeki boleh sambung lagi kan. Syukur pada Allah Ta'ala. Tapi apa pun syukur dulu tuan-tuan. Syukur dengan apa yang kita ada. Syukur. Jadi tuan-tuan, bila saya pindah rumah ni, memang betul-betul tak perancangan Allah Ta'ala tu, bulan 3 PKP, so memang kerja kat rumah je. So jadilah apa yang saya nak tu, memang work from home. Sampailah sekarang. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita nak tukar environment ke, nak pindah rumah ke, tak semesti nak tunggu dia kaya dulu baru nak pindah kan. Tak macam sekarang ni pun, kalau ikut logik kawasan ni sewa sangat mahal lah. Mahal gila. Ikut logik lah. Tapi kalau beli sewa mahal. Tapi kalau sewa murah. Sebab kawasan tak ada orang nak duduk. Masa saya mula-mula datang kawasan ni, kawasan area ni lah, maksudnya lane area ni, taman yang lorong sebelah ni yang lama, yang kawasan saya baru, tak sampai tak ada Unify, tak ada internet. Sekarang baru ada. Setahun saya tunggu. Okey. Macam ni kan, kawasan ni Masya Allah tuan-tuan mulia mata Allah SWT. Apa yang berlaku, Coach Umi lah, isi saya sangat kuat. Kereta ni pun dia ajak tukar. Dia kata, bang, tukarlah kereta ni, anak dah 2, dah tak muat dah, mak ayah nak naik kan. Kita beli ni bukan, sebenarnya kalau ikut kehendak saya, kalau kehendak saya lah, saya tak nak beli kereta ni. Kalau kehendak saya nak beli kereta sedan lah, BM ke Merc ke kan, kalau kehendak saya. Tetapi memikirkan kehendak orang lain, mikirkan keluarga, mikirkan adik-beradik, ramai boleh naik, boleh bawa keluarga, saya ambil kereta besar. Tak apa, saya korbankan kehendak saya. Tuan-tuan, sebab tu cara nak berjaya lagi adalah anda korbankan keinginan anda untuk keinginan orang lain. InsyaAllah Allah gandakan lagi. Allah ganda lagi. Masya Allah. Allah ganda. Allah lipat ganda. Allah lipat ganda. Percayalah. Rezeki Allah tak pernah putus. Rezeki Allah tak pernah habis. Rezeki Allah unlimited. Okey tuan-tuan? Panjang pula saya punya ni Anda pun stay, Masya Allah, tabarakallah. Jadi tuan-tuan yang mulia, dikasihi Nabi SAW. Terima kasih Abang Syah, tak berhenti dia gitat tadi. Masya Allah, tahniah Abang Syah. Masya Allah, tahniah. Lepas tu, kalau mak ayah dah tiada, macam mana Ustaz? Okey, kalau mak ayah kita tak ada, sebenarnya kita dah kehilangan satu doa mustajab. Dan kalau Akak Fazal nak tahu, masa mak ayah kita ada, waktu mak ayah kita ada, mak ayah kita perlukan doa kita juga, tapi tak seperlu sekarang. Faham tak Kak? Maksudnya Kak, waktu sekarang ni mak ayah dah tak ada, lagi dia perlukan doa Kak. Setiap hari, setiap masa, setiap saat dia perlukan, dia dahagakan doa Kak, dia dahagakan sedekah Kak, dia dahagakan Akak punya infak, dia dahagakan Akak punya wakaf, dia dahagakan Akak punya amalan, sebab dia nak pahala tu. Pahala tu dapat ringankan siasaan kurbo yang tengah berjalan sekarang. Pahala tu juga dapat menghentikan siasaan kurbo yang tengah berjalan sekarang. Sampai bila? Sampai yaumul qiyamah, sampai hari kebangkitan. Bila? Wallahu a'lam. Umat Nabi Adam AS berapa ribu juta tahun dah hidup, dah meninggal dunia, berapa ratus tahun dah, tapi masih lagi bermula dengan Masya Allah. Ustaz beli capal kat mana? Anak minat. Kat mana saya beli? Kat internet. Kawan saya jual lah, saya belilah. Saya tuan-tuan, saya tak pernah pakai topi sebenarnya. Saya tak pernah pakai topi. Tapi mengenangkan saya nampak ada lambang ni, dia capal ni, lambang capal Nabi SAW, saya beli lah. Dan ada tulisan guru saya ni, Don Daniel. Masya Allah. Tuan-tuan, capal ni tanda kemuliaan Nabi SAW. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi SAW Isra' wal Mi'raj, Allah Ta'ala tidak perintah pun untuk Nabi SAW tanggalkan capal tu. Berbanding kepada Nabi Musa ketika mana berjumpa dengan Allah Ta'ala, dapat kitab Taurat, Nabi Musa diperintahkan untuk lupa dah ayat Quran tu, Nabi Musa diperintahkan untuk tanggalkan capalnya. Tapi Nabi SAW tidak, menaiki arasy Allah Ta'ala dalam keadaan begitu. Masya Allah. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Ustaz Khairul Anwar. Masya Allah. Ustaz Khairul Anwar pun jiran saya, ada kat depan rumah ni. Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT. Okey, handsome Ustaz. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah SWT. Kat mana kita tadi? Okey. Jadi besarkan impian besar impian, visualkan apa-apa hari nak. Apa yang kita nak semua visualkan. Jadi apa yang Allah bagi kat saya kat sekarang, saya sangat syukurlah apa yang Allah bagi. Jadi tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah Ta'ala, tak ada rasa sikit pun nak riak, nak bangga, just nak sharing lah pagi ni kata meluat pula dengan cerita Ustaz ni. Minta maaf Kalau anda yang meluat tu, minta maaf, jangan muntah pula Dan doakan saya minggu depan insya-Allah ada rezeki, saya akan bantu guru saya Ustaz Ibiliu. Kita akan sama-sama beri talk insya-Allah kalau ada rezeki lah insya-Allah. InsyaAllah saya akan sampaikan salam anda semua kepada beliau insyaAllah. Tuan-tuan yang mulia, ada sempat masa kita buat live sama nanti, saya tunjuk lah saya dengan guru saya ke Wallahualam. Tengok keadaan macam ni. Apa pun tuan-tuan yang mulia dikasihi Nabi SAW, dalam hidup ni jangan patah semangat.
Kalau anda ada masalah berat badan berlebihan, jangan patah semangat. Kami ada untuk bantu. Okey, kami ada untuk bantu anda. Kami sedia untuk bantu. Kami sedia nak dengar luahan, perasaan yang kata stres dengan keadaan diri, berat badan terlebih sebagainya. Sebab isi saya pun macam tu kat dulu. Daripada berat 85, transform jadi 75, sampailah sekarang 50. Yang paling dahsyat sekarang ni saya tanya dia kadang-kadang 49. Dia pandai, dia tahu cara macam mana nak turunkan, cara nak naikkan balik. Sebab dia ada ilmu. Kan biasa bila ada ilmu, boleh naikkan, boleh turunkan, boleh adjust sikit, boleh makan, lepas tu boleh turunkan balik. Macam itulah dia ada ilmu yang betul. Apa pun dalam program kami di guide kita 5 kali sehari. Memang 5 kali sehari anda akan hantar pagi-pagi hantar apa? Pagi-pagi hantar report. Hantarlah makan sarapan apa. Macam kami tak makan dah berapa. Kami sarapan benda yang sihat pagi-pagi. Sarapan nutrition yang sihat pagi-pagi. Tengah hari kita makan ikut meal plan. Petang kita snacking. Malam kita tak makan nasi dah. So saya bagi anda satu tip. Pertama, jangan minum air manis. Yang kedua, jangan minum air manis. Ketiga, jangan minum air manis. Okay, sikit air manis pertama. Kalau nak kurus lah. Kalau tak nak kurus tak apa. Selesa dengan badan sekarang, selesa teruskan. Tapi kalau anda rasa macam tak selesa lah macam ni, nak ubah diri. Isi saya, Coach Umi ni, dalam hidup dia tak pernah kurus. Jadi sebab tu dia usahakan sehabis baik. Okay, kalau anda nak dibantu, nak di-guide, jangan malu-malu, jangan segan, klik link ni. Kami boleh bantu, tolong kirakan juga berapakah ratio BMI yang anda patut capai sepatutnya. Okay, dapat sesuatu pagi ni. Dapat perkongsian kita pagi ni, Masya Allah, Tabarakallah. Dan anda semua boleh join saya punya Telegram channel, Perkongsian Ustaz Taif. Nanti boleh tanya Perkongsian Ustaz Taif. Okey, boleh join, dan juga boleh join satu lagi group Saifullah Afeni Family Facebook group. Silakan join. Anda akan dapat juga banyak info dan video-video live yang akan datang, yang lepas. Okey. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi lain rancangan, lain siaran insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala berkati, Allah lindung kita daripada COVID-19 dan kita jaga kita. Assalamualaikum. Pada anda yang nak tahu tentang lanjutan program ni, jangan segan, jangan malu-malu, klik terus sekarang.